Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Wan Haris. Saya Fadil. Dan saya Shirley. Kami akan membentangkan karangan yang bertajuk Indah Seni, Endah Budaya. Sebelum kami memulakan perbentangan, mari kita lihat rakaman berita yang telah disediakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keharmonian penduduk Malaysia yang berbilang kaum menjadi lambang kemegahan dan tanda pengenalan negara kita yang sering dikagumi oleh masyarakat negara lain. Kebudayaan dan kesenian setiap kaum di Malaysia menjadi salah satu kelebihan bagi negara kita. Walau bagaimanapun, tradisi kebudayaan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Oleh yang demikian, berbagai langkah terus diambil bagi mengekalkan tradisi tradisional ini. Seterusnya, pembahagian pembentangan. Saya, Wan Haris Irfan, akan membentangkan pendahuluan karangan dan punca-punca budaya tradisional semakin dilupakan. Saya, Fadil Hakim, akan membentangkan kesan-kesan budaya tradisional semakin dilupakan. Saya, Shirley Hakimi, akan membentangkan langkah-langkah mengelakkan budaya tradisional dilupakan dan kesimpulan karangan. Tanpa membuangkan masa, marilah kita mulakan. Pendahuluan karangan. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyatnya yang berbilang kaum. Setiap kaum yang terdapat di Malaysia ini mempunyai budaya masing-masing yang telah diamalkan sejak zaman dahulu sehingga sekarang. Budaya yang diamalkan dan diwarisi sama ada dari aspek kesenian, bahasa, adat resam, muzik, agama, kepercayaan maupun undang-undang mempunyai keunikannya yang tersendiri bagi setiap kaum. Oleh yang demikian, usaha-usaha perlu dilakukan oleh semua pihak agar tradisi kebudayaan dalam semua kaum tidak lenyap dari kehidupan masyarakat sekarang, ekoran daripada arus pemodenan yang semakin berleluasa. Punca-punca budaya tradisional semakin dilupakan. Antaranya ialah terdedah dengan budaya barat. Hal ini demikian kerana seni atau budaya asing yang baharu lebih menarik minat orang tempatan untuk mengikutinya. Contohnya, golongan belia pada hari ini lebih memilih untuk mengenakan fashion ala barat seperti memakai skirt pendek, berseluar jeans ketat dan berpakaian jarang. Seterusnya, sikap masyarakat yang tidak mengambil tahu juga menjejaskan budaya tradisional kita. Hal ini demikian kerana rakyat tempatan lebih sibuk melakukan aktiviti seharian lalu tiada waktu yang terluang untuk melakukan aktiviti seni tradisional yang memerlukan kemahiran. Contohnya, masyarakat lebih banyak melakukan aktiviti seperti ke pusat tarian moden, gimnasium bina badan dan ke pusat yoga. Akhir sekali, kekurangan pusat latihan seni tradisional. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan tidak menekankan dan tidak menyediakan peruntukan bagi pembinaan pusat latihan seni tradisional di sesuatu tempat. Contohnya, di kawasan perkampungan tidak ditubuhkan pusat seni tradisional. Hal ini menyebabkan ramai rakyat yang berminat tidak dapat mengikuti latihan dan para pengamal ilmu tidak dapat menyampaikannya kepada generasi masa kini. Perbentangan seterusnya akan diteruskan oleh Fadil Hakim. Kesan-kesan budaya tradisional semakin dilupakan. Antaranya, budaya tradisional mengalami kepupusan. Hal ini demikian kerana masyarakat tidak didedahkan dengan seni budaya. Sebagai contoh, ibu bapa tidak mendedahkan seni budaya tradisional kepada anak-anak mereka. Selain itu, kurang tarikan pelancong. Hal ini demikian kerana seni kebudayaan menunjukkan keunikan budaya dan dapat menarik minat pelancong. Sebagai contoh, pelancong tidak melancong ke negara kita akibat kekurangan seni budaya. Akhir sekali, identiti negara tercemar. Hal ini demikian kerana budaya juga melambangkan budi pekerti masyarakat sesuatu negara. Sebagai contoh, negara dilihat oleh negara luar dengan sikap budaya yang tiada adat dan nilai murni. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh Shirley Hakimi. Langkah-langkah mengelakkan budaya tradisional dilupakan.
Antaranya ialah mengadakan kempen-kempen untuk menggalakkan masyarakat untuk terus mempertabatkan budaya masing-masing, sama ada dalam negara maupun sehingga ke luar negara. Hal ini demikian kerana kempen-kempen ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat. Contoh kempen yang boleh dilakukan ialah budaya melambang bangsa. Pihak kerajaan hendaklah membanyakkan kempen-kempen tradisi kebudayaan tradisional agar dapat menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk terus mempertabatkan budaya masing-masing. Selain itu, pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting untuk meneruskan aktiviti kebudayaan dalam semua kaum di Malaysia. Sekolah merupakan rumah kedua kepada golongan kanak-kanak dan remaja selepas rumah. Di samping itu, kerajaan perlulah mengadakan aktiviti kebudayaan rakyat Malaysia sekurang-kurangnya sekali dalam setahun supaya dapat mendedahkan kepada rakyat tentang keunikan budaya yang terdapat di. Contohnya, kerajaan boleh mengadakan rumah terbuka secara besar-besaran. Aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan rakyat Malaysia antara satu sama lain, mengeratkan hubungan kaum-kaum yang lain. Jadi sekali, pihak berkuasa bolehlah menubuhkan berbagai agensi dan institusi latihan yang berkaitan dengan kebudayaan. Hal ini demikian kerana dapat melahirkan generasi-generasi yang mahir dalam aspek kebudayaan. Kesimpulannya, budaya yang masih diamalkan oleh semua kaum yang terdapat di Malaysia perlulah dihargai dan diwarisi kerana ia merupakan sebuah tradisi yang unik dan tidak dapat di dalam kaum-kaum yang lain. Oleh hal yang demikian, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing untuk mengekalkan budaya yang terdapat di negara kita. Itu saja pembentangan dari kumpulan kami.